أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk menyambung balik pengajian kita selepas begitu lama kita cuti. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung balik pengajian kita, cumanya kitab kita tukar. Jadi kalau siapa-siapa yang nak kitab, muslimin belakang tu ada kitab, muslimat tu atas kursi tu ada kitab. Kita boleh ambil Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam ini dirahmati oleh Allah dan diberkati olehnya. Muslimat boleh ambil kitab insya-Allah. Ala Sayyidina Muhammad. Kitab yang kita pakai pada malam ini ialah sebuah kitab hadis yang disusun oleh Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim, seorang ulama besar di Mesir, dan telah diterjemah dan dihuraikan oleh Ustaz Zakir Abdul Majid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu pensyarah Ibdah. Mudah-mudahan Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, pengajian kita pada malam ini mendapat rahmat dengan berpandukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau dah habis boleh ambil tamu muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cumanya kita tak mula daripada awal. Kita mula di muka surat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 125. Sebabnya sepanjang masa PKP
kita mengaji secara online Salah Sayyidina Muhammad, dan semua para muhibbin kita pakai kitab ni. Jadi dalam PKP selama 2 tahun tu sampai kepada hadis yang ke-24. Jadi kita malam ni kita sambung pada hadis yang ke-24. Pengajian kita sepanjang PKP ialah pengajian yang disebut dengan pengajian hadis Thulatha. Jadi hari ini hari Selasa, jadi kita namakan pengajian hadis Thulatha. Dan kitab ini kita gunakan hanya di Masjid Andalusia Laguna ni saja, insya-Allah. Tuan-tuan boleh buka pada muka surat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis diriwayatkan daripada Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sa'ala Allah ta'ala asyhadata bisidqin balaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid bisidqin, dengan benar, balaghahu Allahu manazil syuhada, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya di makam syuhada. Wa in mata ala firashih, sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini dapat kita faham betapa besarnya kedudukan seseorang yang mati dan matinya ialah mati syahid. Mati syahid ada 3 jenis mati syahid. Yang pertama dipanggil syahidul akhirah. Yang kedua disebut dengan syahidud dunia. Yang ketiga disebut dengan syahidud dunia wal akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, syahid akhirat. Syahid akhirat seumpama seperti orang yang mati kemalangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, orang yang mati terbakar. Yang ketiga, orang yang mati tenggelam. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keempat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang mati sakit dalam perut. Yang kelima, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu ialah di antara contoh orang tu matinya mati syahid akhirat. Syahid akhirat ni, kalau siapa-siapa Allah pilih dia mati dalam bentuk-bentuk mati macam tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kelebihannya dia tidak terkena azab kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak kena azab kubur. Dan syahid akhirat juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapat dikenali ketika dia mati ada alamat. Alamat yang pertama, matinya tersenyum. Mati senyum. Yang kedua, mati keluar peluh. Salah Sayyidina Muhammad. Macam yang pernah dilalui oleh almarhum Ustaz Fadil Nur. Tu mati peluh. Ketika mana denyut
jantungnya berhenti, dah habis lah. Jadi di screen komputer di hospital tu, panjang tu, peluh mula peluang, pecah peluh. Itu dipanggil mati syahid akhirat. Sahabat Sayyidina Muhammad. Suatu mana disimpan, dikebumikan di Muassasah Darul Ulum. Waktu itu saya mengajar di Muassasah Sahabat Sayyidina Muhammad. Malam waktu nak simpan tu, ramai daripada KL, Tuan Aziz minta nak tengok lagi sekali muka Ustaz Fadil. Jadi bila buka tu masih peluh lagi. Tu dia panggil mati syahid akhirat. Yang seterusnya, orang yang mati keluar air mata. Itu pengalaman yang saya tengok dialami oleh ayah saya sendiri. Lepas mengucap dua kali, saya ajak mengucap La ilaha illallah, langsung keluar air mata. Termasuk yang saya tahu, iaitu satu orang anak murid saya. Saya cikgu pencen. Dia nak mengaji kitab kat saya lagi, tapi kitab yang dia beli tu belum sempat. Dia boleh main mengaji, dia mati. Jadi dia mati ni keluar air mata. Jadi orang yang mati keluar air mata ni, kalau macam contoh dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia niat di hati dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai mati dia nak mengaji. Jadi mana-mana orang yang niat di hati dia sampai mati dia nak mengaji Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dia dikira mati dalam keadaan sedang belajar. Dan matinya termasuk dalam mati syahid akhirat. Yang kedua, syahid dunia. Syahid dunia ni iaitu orang yang berperang fi sabilillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana dia menghadiri perang fi sabilillah, niat dia bukan kerana Allah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Niat dia kerana dunia. Mungkin dia niat nak orang kata dia berani ke, dia apa ke, dia hebat ke. Jadi dia pergi perang, dia dibunuh di medan perang, sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi orang kalau dia mati syahid di medan perang dan niat dia betul kerana Allah, sallallahu Sayyidina Muhammad disebut dengan syahid dunia dan syahid akhirat. Bagi orang yang syahid dunia syahid akhirat ni, mereka hanya diperlaku ke atas mereka itu satu daripada 4, iaitu dikebumikan sahaja, tidak disembahyangkan, sebelum tu tidak dimandikan, tidak disembahyangkan, dan tidak dikapankan, hanya dikebumikan. Jadi itu orang yang bertitle syahid dunia dan akhirat. Kalau orang tu dia niat kerana Allah, dia perang niat kerana Allah, maka nama syahid dia syahid dunia dan akhirat. Tapi kalau dia perang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kerana dunia, walaupun dia perang, dia mati fi sabilillah. Jadi kalaulah dia mati dalam peperangan tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam keadaan dia niat kerana dunia, tetap dia diperlakukan satu daripada 4, dikebumikan juga. Hanya dikebumikan saja sallallahu Sayyidina Muhammad. Tidak disemayangkan, tidak dimandikan, dan tidak dikapankan. Tapi dia tak syahid pada sisi Allah. Dia hanya syahid pada sisi manusia. Maka dia panggil syahid dunia. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentulah yang kita impikan ialah syahid dunia dan juga syahid akhirat. Kelebihan mati syahid ni, orang yang mati syahid mereka tak mati. Zahir saja mati, mereka tak mati. Pernah berlaku dalam zaman salafus salih.
Satu masa satu orang ayah, anak dia mati syahid. Bila anak dia mati, dia teringin sangat nak tengok anak dia, nak jumpa dengan anak dia yang mati syahid. Dan selalu berdoa sebab dia nak jumpa anak dia. Dan itulah masuk jumpa tu, dia nak mimpi anak dia, nak tengok macam mana anak dia di alam barzakh. Cara nak tengok orang yang mati, nak jumpa dengan orang yang mati, iaitu dalam mimpi lah. Lama dia minta, tak dapat tengok. Sehingga satu malam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mimpi dan jumpa anak dia. Dalam berjumpa tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi berlaku berjumpa tu macam mana seolah yang mati syahid tu tak mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayah ni peluk anak dia apa semua, menangis, rindu. Dan di antara pertanyaan ayah, macam mana malam ni kita boleh berjumpa? Kata anak dia, malam ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan malam ni adalah malam kematian Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Malam ni malam kematian Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kami termasuk para malaikat dan semua para syuhada yang pernah syahid fisabilillah, diarahkan oleh Allah untuk turun ke dunia pada malam itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menyembahyangkan jenazah Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Itu dia panggil syuhada. Para syuhada ni, bila mereka mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka dimasukkan ruh mereka tu ke dalam tumbolok burung yang warna hijau di dalam syurga. Maka terbanglah ruh para syuhada ni ke mana sahaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di dalam syurga menikmati dah nikmat-nikmat syurga. Sedangkan syurga ni kita hanya akan masuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana kita mati menjelang hari akhirat, dibangkitkan kita di padang mahsyar, menyeberang sirat, selepas dihisap di padang mahsyar, barulah orang masuk syurga. Tapi syuhada masuk dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka menikmati nikmat-nikmat syurga. Itu syuhada. Dan tidak ada sakit kepada orang yang mati syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada orang yang sakit mati syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaupun sakit seperti diketit oleh semutnya, ala Sayyidina Muhammad. Itu syuhada. Sebab itu tidak ada orang yang mati dan minta nak mati lagi, melainkan syuhada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang lain semua tak boleh tempuh mati. Mati tu memang menyakitkan. Kata Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala, sallallahu Sayyidina Muhammad, mati ni, dia sakitnya seperti seseorang yang ditetak dengan 1000 bilah pedang. Ataupun seumpama seperti kulit kita kena siap, macam orang lapah lembu. Jadi tu sakit nak mati. Dan sakit nak mati ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau diletakkan di gunung ataupun bukit, kecai bukit, hancur bukit, dahsyatnya sakit nak mati. Tapi tak dirasai sakit itu oleh para syuhada. Sebab tu orang Islam ni, dia teringin nak mati tu, nak mati syahid. Kalau kita semua ni, tak kira laki-laki, tak kira perempuan, muslimin dan muslimat, mesti kena semat di hati, aku nak mati syahid. Apa bahayanya di hati tidak ada satu niat dan azam di hati untuk mati syahid?
Orang yang tidak ada satu niat pun nak mati syahid, matinya di luar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Dia panggil mati jahiliyah. Bahaya orang tak ada di hati niat nak mati syahid. Dalam satu hadis Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man lam yaghzu wa lam yanwil ghazwa mata bitatan jahiliyah. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang tidak pernah berperang dan tidak pernah berniat untuk berperang, mata bitatan jahiliyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka matinya ialah mati jahiliyah, mati di luar daripada Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi semak di hati, aku nak mati syahid, mati berperang fi sabilillah. Kalau kita tengok contoh yang kata tingginya martabat syuhada ni, martabat syuhada ni, mereka martabat an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Tempat yang ketiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tingginya martabat syuhada ni, sampai Tuhan bagi kat Nabi pun, Nabi mati syahid. Kalau kita baca tentang kisah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi nak wafat, Nabi kata, aku dah rasa jantung aku ni sudah akan terputus oratnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesan daripada racun yang Nabi makan di Khaybar. Satu masa Nabi pergi ke Khaybar. Khaybar ni, Khaybar ialah perkampungan orang Yahudi. Satu orang Yahudi dia angkat kaki kambing pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka kaki kambing. Jadi Nabi pegang kaki kambing, Nabi makan daging dia, sallallahu alaihi Muhammad. Ketika tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi dah sempat telan. Ketika tu kaki kambing kata, ya Rasulullah, ana masmumah. Kaki kambing cakap, ya Rasulullah, aku diracun. Nabi dalam ketika tu, sahabat Nabi yang makan dengan Nabi tumbang. Kuatnya racun tu, mati waktu tu juga. Tapi tidak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil orang perempuan, satu perempuan Yahudi yang serve makanan tu. Nabi kata, pasal apa hamba racun? Kata perempuan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku nak tengok betul-betul tak engkau Rasulullah. Kalau engkau Rasulullah, racun ini tak akan membinasakan kamu. Nabi kata, baik, tapi hak ni yang mati ni macam mana? Yang mati ni, kamu akan diqisas. Itu cerita dia, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesan racun itu, Nabi rasa ketika Nabi hampir wafat. Sebab itu kata ulama, Nabi pun mati syahid. Mati diracun. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar kena racun. Sayyidina Umar kena tikam. Sayyidina Osman kena tikam. Sayyidina Ali kena tikam. Semua mereka mati dibunuh. Pasal Tuhan nak titlekan mereka sebagai syuhada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingat waktu almarhum guru saya, guru kita, Datuk Aziz Hanafi, almarhum. Ada lagi. Almarhum Datuk Aziz Hanafi ni, dia gurunya Syekh Najib Muhti'i. Syekh Najib ni dia mukammil majmu'. Kitab Majmu' Imam Nawawi tu, Salah Sayyidina Muhammad. Jadi disyarahkan oleh Imam Nawawi, belum pun habis
dia mati. Jadi yang menyempurnakan pensyarahan kitab tu ialah Syekh Najib Muhtai'i rahimahullah ta'ala. Syekh Najib ni dia hidup sezaman dengan Syekh Qutb. Syekh Qutb ni dia mati di tali gantung. Kesalahannya dia menyusun satu buku Ma'alim fi Tariq, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, petunjuk sepanjang jalan, untuk melepaskan umat Islam ketika itu daripada belenggu kepala otak dijajah oleh penjajah. Buku dia dikira bahaya. Bukunya diharamkan dan dia dihukum di tali gantung. Kata Syekh Najib yang hidup sezaman dengan Syekh Qutb rahimahullah ta'ala, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia sebut Syekh Qutb ni sewaktu mana digantung terpancar air mani dia. Itu mati syahid. Ya, apa kita nak takut mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pentingnya kita termasuk dalam had Nabi kata, man sa'alallaha syahadah, man sa'alallaha ta'ala syahadah. Siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid, bisidqin, dia punya syaratnya minta dengan benar. Maknanya minta sungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina. Doa Nabi pendek ya. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Ikut saya. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan kami, rezekikanlah kami mati syahid di jalanmu. Pendek doa. Ya Allah Tuhan kami, rezekikanlah kami untuk mati syahid di jalanmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni impian semua orang yang rindu mati syahid. Okay, kalau kita minta dengan doa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minta sungguh-sungguh. Balaghahullahu manazil syuhada. Allah pasti akan menempatkan orang yang minta ni di martabat syuhada. Wa in mata ala firashih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun dia mati di atas tempat tidur dia. Baca, minta supaya Allah bagi kita mati syahid, minta sungguh-sungguh. Kalau kita tak mati syahid pun di medan perang, Sallallahu Alaihi Muhammad, kita mati di tempat tidur saja, kita bertitlekan syuhada. Sallallahu Alaihi Muhammad. Boleh tengoklah esok. Muka peluh ke, mati senyum ke, mati keluar air mata ke, Sallallahu Alaihi Muhammad, sebab minta dengan sungguh-sungguh. Ni kelebihan mati syahid. Qala man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin, balaghahullahu manazila syuhada. Allah Ta'ala akan sampaikan dia di martabat syuhada. Wa in mata ala firashih, sekalipun dia mati di atas tempat tidur dia. Ada seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala. Khalid Al-Walid, dia gelarannya Saifullah, Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Siapa yang buat gelaran ni? Siapa yang buat gelaran Saifullahil Maslul kepada Sayyidina Khalid Al-Walid? Allah. Allah yang buat. Allah wahyukan kepada Rasulullah, Khalid ni buh kat dia Saifullahil Maslul. Kalau Sayyidina Hamzah, gelarannya Asadullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khalid Al-Walid, gelarannya Saifullah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Satu masa saya ke Turki, berjumpa dengan ulama-ulama Syam di Turki. Salah seorang yang saya jumpa, satu orang syekh namanya Syekh Bassam. Syekh Bassam ni dia ulama Syria, ulama Syam, Sallallahu Alaihi Muhammad. Keturunannya
sampai kepada Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala ala Sayyidina Muhammad. Jadi dalam duduk sembang-sembang tu tiba-tiba dia tanya, aku nak tanya hang. Pasal apa Khalid Al-Walid tak mati medan perang? Pasal apa dia mati di tempat tidur? Soalan tu tak pernah saya ditanya soalan tu. Jadi jawapannya tak tahu. Wallahu alam. Jadi akhirnya dia bagi jawapan. Jawapan yang dia bagi, dia kata macam ni. Soalan tu. Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gelarannya Saifullah. Pedang Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah dia berjaya dibunuh di medan perang, nanti orang akan kata, dah patah pedang Allah. Faham tak? Dah patah pedang Allah. Jadi untuk memuliakan dia dan mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak mati di medan perang. Sedangkan di tubuh badan dia penuh dengan parut-parut. Yang tak ada parut di dubur dia, halin semua parut. Maknanya perang ni walaupun dia panglima perang yang hebat, Saudara Sayyidina Muhammad, walaupun pakai baju besi, tapi perang ini, yang kata perang ni tetap meninggalkan kesan parut sana parut sini. Tapi tetap dia mendapat pahala syuhada sebab dia ingin sungguh nak mati syahid. Tapi Tuhan tak bagi dia mati syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Di subhanallah, maka orang yang mati syahid ialah orang yang menempa tempat yang terbaik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah Nabi kata, man sa'alallah ta'ala asy-syahadah. Okey, hidup kita ni, sekalipun kita tak mati medan perang, tapi kita kena tengok Allah terima tak kita sebagai hamba dia. Bila Allah terima kita sebagai hamba dia, maka 3 alamat yang saya baca tadi akan ada pada orang ni. Sama ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, peluh, keluar ayat mata, ataupun mati senyum ala Sayyidina Muhammad. Okey, syahadah ni maknanya sijil, persijilan. Ambil syahadah. Ataupun syahadah ni makna pengakuan. Kata orang ni, pelajar ni, dia masuk universiti, dia tamat mengaji, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, belajar di sekolah sekian-sekian, universiti sekian-sekian. Jadi diperakukan dia mengaji tu, diberi sijil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sijil ni orang bagi tahun akhir. Periksalah baru dapat sijil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah juga kita. Tara mana pun kita buat ibadat, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap hukuman dia sebagai hamba Allah, Allah terima ataupun tak di akhir hayat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Di akhir hayat kita. Sebab itu kita minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan kami, matikan kami, akhirkan kami dengan husnul khatimah, dengan tutupan yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan tolonglah jangan bagi akhir kami dengan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu impian kita. Kita nak kita mati tutupan yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau Allah tutup dengan tutupan yang baik, ketika itu akan terlihat 3 ataupun 2 ataupun 1 alamat ini pada orang yang mati husnul khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina. Tuan-tuan teringatlah beberapa tahun dulu, satu orang
Nama apa ustaz kita tu? Dia berkhutbah pada hari Jumaat yang terakhir dalam Ramadan di Masjid Bukhari, Alok Malai. Soalan Sayyidina Muhammad. Dia mati tu suatu mana dia pesan takwa. Ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Jatuh. Kena pula orang rakam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walidnya jarang orang rakam. Orang baca khutbah tapi orang rakam. Tu dia panggil mati husnul khatimah. Ala Sayyidina Muhammad. Ada orang mati tengah mengaji. Ada orang mati tengah mengajar. Tu guru saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mati tengah mengajar. Dia orang baling, ngajak di Perlis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kuliah yang dia mengajar tu ialah kuliah subuh ala Sayyidina Muhammad. Dia mengajak kitab penawar bagi hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ala Sayyidina Muhammad. Perkataan akhir yang keluar daripada mulut dia, zuhud. Rebah, jatuh. Tu dia panggil mati. Yang Tuhan perakukan hidup dia, Allah terima jadi hamba dia. Soalan senama. Mana-mana orang yang Allah tutup dengan tutupan yang baik, jadi Allah terima hidupnya sebagai hamba dia. Saya pernah tengok satu video ala Sayyidina Muhammad. CCTV. Nampak macam video tu direkam di sebuah masjid di Pakistan. Soalan Sayyidina Muhammad. Satu orang tengah semayang. Dia semayang dengan anak dia. Dengan anak dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Mainlah satu orang bawa macam uncang tu, uncang duit. Soalan Sayyidina Muhammad. Dia letak tapi kawan yang sedang semayang tu, dia patah balik. 3 langkah dia mati. Dia mati lepas tekah. Soalan Sayyidina Muhammad. Tak pernah rancang nak mati. Lepas tekah, 3 langkah mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tak kurang juga orang yang kita jumpa mati dalam sujud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak kurang juga orang yang mati depan Kaabah. Tak kurang juga orang yang mati di depan makam Rasulullah. Soalan Sayyidina Muhammad, macam-macam. Subhanallah. Dan tak kurang juga macam Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ahmad, dia mati selepas khatam Al-Quran. Lepas sadaqallahul azim, tumbang. Imam Bukhari sedang mati malam raya. Lepas puasa 30 hari, malam raya, soalan Sayyidina Muhammad, sembahyang Isyak. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tumbang. Dia panggil mati husnul khatimah. Ya subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad tu mati yang termasuk dalam jenis-jenis mati syahid. Jadi tuan-tuan, jadi doalah dengan doa yang saya bacakan tadi. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Cuba ulang lagi sekali. 1, 2, 3. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Ya Allah Tuhan kami, rezekikan kami mati di jalan Engkau. Kalau nak sungguh mustajab, doa mati syahid ni, tengok waktu-waktu yang mustajab doa. Lepas sembahyang telah dah. Lepas baca Quran. Soalan Sayyidina Muhammad ketika mana sembahyang tahajud. Ketika mana nak terbenam matahari. Antara 2 khutbah. Tu semua tempat-tempat yang kita tak tinggal kalau kita nak doa kita diterima dan diistijabahkan oleh Allah SWT pada kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah kabul. Allah rezekikan kita untuk mati di jalannya dan diridai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.